Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh daripada asyratus sa'ah, tanda-tanda besar hampirnya kiamat, keluarnya asap ad-dukhan. Perkara ini disebut di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun." Surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 12. Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabus asap yang banyak yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Berkait dengan ayat ini, terdapat dua pandangan ulama dari segi tafsirnya. Menurut Ibnu Mas'ud, bahawa apa yang disebut dalam ayat tersebut telah berlaku di zaman Nabi SAW, apabila Allah menurunkan bala kemarau kepada Quraisy yang menentang Islam, sehingga keluarnya asap yang menakutkan mereka. Mengikut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayat ini berkait dengan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW apabila Allah menurunkan kemarau panjang di Mekah sehingga mengeluarkan asap dari tanah. Itu mengapa pendapat Abdullah bin Mas'ud. Dan menurut Ibnu Abbas pula, yang dimaksudkan dengan asap itu ialah berlaku ketika hampirnya kiamat. Mengikut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ad-dukhan yang dimaksudkan di sini ialah dukhan dekat berlakunya kiamat, bukan yang berlaku di Mekah itu. Ibnu Abbas ialah sepupu Nabi SAW yang dilahirkan ketika Nabi dikepung di Mekah dan dibawa oleh Nabi ribu dia, dan Nabi berdoa, "Allah ma'allimhu ta'wil." Ya Allah, ya Tuhanku, beri pada ilmu mentakwil, mentafsirkan Al-Quran. Maka dia seorang sahabat yang alim dan tafsir Al-Quranul Karim dengan berkat doa Nabi SAW, dan menjadi rojokan para sahabat dan tabi'in, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun usianya yang sangat muda, masih umur 20-an, dipanggil dan memilih Sayyidina Umar, menunjukkan keilmuannya yang sangat tinggi. Ini pendapat yang lebih kuat dengan ayat yang tersebut di atas. Ianya mengenai orang-orang yang beriman dan mereka merasainya seperti semua sahaja, dan mengenai orang-orang yang kafir dan munafik, lalu mereka mabuk dan terasa membakar kepala mereka sehingga keluar asap itu melalui hidung, lubang telinga dan tubuh mereka. Bila mari asap ini menyebabkan orang Islam sekadar semua saja. Orang kafir, orang munafik sangat menyakitkan, sehingga meluarkan asap ke telinga, ke hidung dan ke tubuh. Dahsyat peristiwa ini. Ini berlaku di akhir zaman. Perkara ini sangat mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amaran. Dan hari ini pun kita mendengar ahli-ahli sains melaporkan kepada kita bahawa dalam sehari dua ni dikatakan matahari dekat dengan khatul istiwa, di mana dalam masa 23 hari sehingga 20 hari bulan, di mana suhu kepanasan negeri khatul istiwa naik sehingga 7 darjah, panas luar biasa. Ini berlaku kerana matahari dekat. Dan bagaimana pusingan bumi, kedudukan bumi berubah dari paksi dia, berubah sehingga kutub berpindah. Negeri-negeri utara menjadi kutub, menyebabkan ribut salji
yang sejuk yang bersangatan di Kanada, utara Amerika, di sebelah utara Rusia, termasuk sebelah utara Eropah Barat. Sejuk sehingga menyebabkan adanya kematian. Tak tahan kerana menjadi macam kutub. Kutub pula cair. Bila cair menyebabkan pasang laut menjadi berubah. Tidak menentu. Musim tidak menentu. Ini adalah amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Oleh kerana itu, benarnya Al-Quranul Karim. Quran menceritakan akan berlaku perkara luar biasa kepada cuaca di akhir zaman. Di antaranya ialah keluarnya asap yang sangat tebal di seluruh bumi. Seluruh bumi. Asap. Sehingga asap itu menjadi amaran yang keras. Berhubung peristiwa ini, Ibn Jarir telah meriwayatkan hadis dari Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, "Qultu ya Rasulullah, mad dukhan?" Qala yamlau ma baina al-masyriq wal maghrib. Yamkuthu 40 yawman wa laylah. Amma al-mu'minu fayusibuhu kahiyati az-zukmah. Wa amma al-kafiru fayakunu bimanzilati as-sakran. Yakhruju min kharayhi wa udunayhi wa duburih dengan dal, bukan dengan dal, wa duburih. Artinya, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud asap itu? Ad-dukhan. Sabda Rasulullah SAW, iaitu asap yang memenuhi timur dan barat selama 40 hari dan 40 malam. Adapun orang yang beriman mengenainya seperti semua sahaja. Dan adapun orang yang kafir menjadi mabuk sehingga keluar asap itu dari lubang hidung, telinga dan duburnya. Pendapat ini telah diterjemahkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Ibn Katsir mengatakan ini pendapat yang betul menafsirkan ayat tersebut. Tafsirkan ayat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hudzaifah bin Al-Yaman ialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Al-Fitan, hadis bencana di akhir zaman. Banyak hadis-hadis dia. Di samping hadis ini ialah hadis Hudzaifah mengatakan dalam hadis yang panjang, terjemahannya, orang lain tanya Nabi berkenaan dengan kebaikan. Aku bertanya berkenaan dengan bencana kerana aku takut menimpa aku. Aku tak jatuh dalam bencana. Aku tanya Rasulullah, dulu kita dalam keadaan baik, dalam keadaan jahat, dalam keadaan jahiliah. Kemudian Allah Ta'ala bawa Islam dengan kedatangan Rasulullah SAW. Jadi baik kita. Adakah lepas baik ini akan mari pula buruk? Nabi kata ya, akan datang keburukan. Lepas aku wafat akan datang keburukan. Lepas tanya, adakah lepas keburukan ada baik pula? Nabi kata ya, ada baik tapi keruh. Baik ada tapi keruh, dalam keadaan kekruhan. Keruh tu apa? Lepas tanya, keruh tu ialah berlakunya kemungkaran, berlakunya kejahatan. Kebaikan tu ada, tetapi dikeruhkan oleh beberapa kejahatan dan keburukan, kemungkaran dalam keadaan bercelaru. Kemudian lepas pada apa ini ada tak buruk, penyeru ke arah neraka jahanam. Barang siapa yang ikut penyeru ke arah neraka jahanam ni akan dimasuk sama neraka jahanam. Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau kami bertemu dalam keadaan begitu, macam mana nak buat? Kalau ada penyeru ke arah neraka jahanam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu naklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Kalau ada kumpulan Islam, ada pemimpin, ikut pemimpin dan kumpulan Islam itu yang meneruhkan ajaran Nabi, perjuangan Nabi. Kalau tak ada, macam mana Rasulullah? Siapa tanya? Pemimpin pun tak ada, kumpulan Islam pun tak ada, macam mana? Nabi kata, kamu hendaklah memisahkan diri daripada semua kumpulan-kumpulan itu, walaupun kamu terpaksa memamah umbi kayu. Umbi kayu, nak naik atas pokok, nak ambil buah dah orang. Kekeh umbi kayu. Dan kamu mati dalam keadaan begitu, kata Nabi kepada Hudzaifah bin Yaman. Itu antara hadisnya. Ini Hudzaifah tanya, asap macam mana? Asap itu ialah bencana di akhir zaman.
Jadi Huzaifah ni banyak meriwayatkan hadis-hadis na'am bencana di akhir zaman. Jadi ini tafsirul hadis, tafsirul Quran bil hadis. Tafsirkan Quran dengan hadis Nabi SAW. Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan hadis ini dalam tafsir dia, mengatakan maksud ad-dukhan dalam surat ad-dukhan itu ialah asap yang akan turun, yang akan keluar dari bumi di akhir zaman, menyebabkan bencana kepada manusia. Orang beriman menghadapi dalam keadaan yang tabah, dalam keadaan yang sabar, sekadar sesemua saja boleh pahala. Adapun orang kafir dalam keadaan seksa dunia, maki pula, celaka pula, datang pula saat ni macam-macam, buat kesalahan, tak balik pada Allah Ta'ala, tak bertaubat, terus dalam keadaan begitu, tak sedar sehingga mati, kiamat barulah, bila berlaku kiamat baru nak sedar. Ataupun setelah matahari naik dari arah barat baru sedar, pintu taubat ditutup. Ataupun binatang keluar dari manusia mung tidak uti, barulah sedar yang tidak ada guna lagi. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.